Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa' ataupun Al-Jawabul Kafi. Kitab yang menyebut tentang penyakit dan penawarnya. Perbincangan kita dalam perkara beberapa hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara perkara yang ada dalam dunia ini iaitu maksiat yang dilakukan oleh sebahagian daripada makhluknya. Al-hikmatu fi qada'il ma'asi 'alal khalq. Dalam siri yang lepas kita telah bincang Allah jadikan sebahagian hamba-Nya melakukan maksiat. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala yuhibbut tawabin. Allah suka tengok hamba Dia bertaubat. Bila bersalah bertaubat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala yuhibbu an yatafaddala alaihim. Dia nak curahkan limpah kurnia-Nya ke atas hamba-hamba-Nya yang bersalah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-namanya yang indah yang disebut dengan nama Al-Asmaul Husna, dan daripada nama itulah dapat realisasikan dalam kehidupan kita tentang nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Sambungan kita pada kali ini perkara yang keempat. Tuan-tuan boleh tanda perkara yang keempat, iaitu Allah Subhanahu wa taala yu'arrif ibadahu, nak memberitahu kepada hamba-hambanya tentang kemuliaannya di dalam memutuskan sesuatu perkara dan mentakdirkan apa saja. Semua benda yang berlaku atas dunia ini tahta masyiatillah, duduk di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan berlakunya suatu perkara itu dengan hikmat yang Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, sama ada dia beritahu kepada kita ataupun kita tak tahu, bahawa seorang hamba duduk di bawah qada dan qadar serta iradah kehendak Allah Azza wa Jalla. Apa yang dia nak buat, yaf'alu ma yasha, dia buat apa yang dia kehendaki. Maka disitulah kita tahu kita sebagai seorang hamba yang beriman kena sentiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah takdirkan kita yang baik-baik. Yang kelima, yang keempat, Allah nak memperkenalkan supaya kita tahu semua benda berlaku dengan kuasa Allah, dengan takdir Allah. Yang kelima, yu'arriful 'abda hajatahu. Allah nak memberitahu kepada hamba Dia, mereka, kita semua ni sangat berhajat. Sangat berhajat, sangat memerlukan kepada penjagaan, pertolongan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Sehingga digambarkan annahu kal walidit tifl. Seorang hamba itu seperti bayi kanak-kanak yang kecil. Kanak-kanak yang kecil, dia perlu pada ibu dia yang menjaga dia, beri makan kepada dia, beri susu pada dia, tukar pampers dia, bawa dia berjalan. Maknanya kita seorang hamba ni mesti letakkan diri kita berhajatnya kepada Allah Azza wa Jalla, kepada pertolongan Allah Azza wa Jalla,
sebagaimana gambaran kita waktu baby dulu, waktu bayi dulu, kita mengharapkan kepada belas kasihan daripada ibu kita. Maka kita kena letak pergantungan kita bahawa aku ni kalau Tuhan tak tolong, kalau Allah tak bantu, aku akan binasa ataupun duduk dalam keadaan yang apa benda kita tak tahu. Di antara doa, tanda tuan-tuan, di antara doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita baca pada waktu pagi dan kita baca pada waktu petang, kata belakang. Ikut semua doa ni. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup, yang maha berkuasa, birahmatika nastaghis, dengan rahmatmu kami memohon pertolongan, kami mohon bantuan. Fa aslih li sya'ni kullahu, maka perelokkanlah segala urusanku. Kita minta Allah Ta'ala perelokkan urusan kita. Dalam kehidupan kita pun kita baik, aman, damai, tenang. Dalam keluarga kita pun harmoni. Dalam masyarakat pun aman. Dalam beragama, kita beragama mengikut yang Nabi bawa, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala takilni ila nafsi tarfata'ain. Ya Allah, jangan serahkan aku jaga aku. Kita jaga kita sendiri walaupun sekelip mata. Mana kita nak Allah jaga kita. Allah jaga kita. Hadis ini riwayat oleh Imam An-Nasai, Al-Bazzar dengan sanad yang hasan. Sebab tu ada orang kata tak boleh kita kata kita jaga kita. Kita kena tulis slogan Allah jaga kita. Kita kata semua perkara tu kita kena minta Allah jaga kita. Cuma bahasa KKM kita jaga kita, maksudnya kita kena berusaha menjaga SOP yang ditetapkan itu supaya kita selamat. Tapi kalau kata kita jaga kita sendiri, tak mungkin. Tengok dalam doa Nabi kita, wala takilni ila nafsi tarfata'ain. Walaupun sekelip mata, jangan serah kami jaga kita lah. Allah jaga kita. Tapi bila kita kata Allah jaga kita, saya serah pada Allah ni, kan? Ni ada setengah pakcik ni dia tak mau ambil vaksin. Dia mari bawa buku zikir pagi petang ni. Dia kata dia ada 2 vaksin daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Abu Anas selalu ajar di antara doa yang kita baca, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kita baca 3 kali pagi, 3 kali petang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kan? Setiap kali pagi petang, setiap kali kita nak berhenti mana tempat, kita kata na'am. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mesti kita kena baca. Tetapi dari sudut manualnya, dari sudut peraturannya, kita kena ambil juga ihtiyat, langkah-langkah penjagaan. Kena pergi ambil vaksin, kena duduk jauh-jauh, berjarak kita, pakai mask dan perkara, jangan pergi tempat sesak-sesak, orang ramai. Itu dia panggil langkah berhati-hati, berjaga-jaga. Dan kita tak lupa juga kita baca zikir yang maksur, yang diajar oleh Nabi SAW pada waktu pagi dan petang. Jangan pula bila kata, oh aku dah zikir ni tak payah ambil. Lah, zikir itu dia panggil dari sudut spiritual, orang panggil dalaman. Pergantungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi satu lagi, usaha dan ikhtiar. Itu kita kena buat. Maka kata di para ulama, waqad faqad ajma'al ulama billah, sepakat para ulama yang mengenali Allah ala anna taufiq, di antara perkara taufik Allah Azza wa Jalla kepada kita, Allah tak serahkan kita jaga kita. Bila Allah SWT tak suka, dia lepas gitu saja. Bila Allah Ta'ala tak suka, dia lepas gitu saja. Kita kata ini satu perkara yang cukup menakutkan kita. Sebagaimana dalam siri yang lepas kita dah dengar kata-kata yang cukup menakutkan kita, iaitulah kata ulama salaf. Sahabat dia Al-Imam Al-Hasanul Basri, dia kata apa? Kalaulah orang tu mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, tanda tuan-tuan, dia kata, kalau seorang itu mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, nescaya dia tidak akan lepaskan orang ini melakukan maksiat.
Tetapi bila orang tu tidak ada kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla, maka ketika itulah dia sanggup buat apa saja sebab Tuhan lepas ya, pergilah mu. Macam kita hari ni, kan? Kita anak yang kita sayang, kita lepas ke dia pergi merempit ke, pergi melompat sana sini, lah kita akan jaga betul-betul. Kita tak akan bagi dia, kan? Kita tak akan bagi sebab kita sayang. Tapi kalau yang tak sayang, pergilah, lompatlah anak. Maknanya Allah bila dia sayang kepada hamba dia, dia tak akan biarkan orang itu buat maksiat. Tapi kalau orang itu sudah hina pada pandangan Allah Azza wa Jalla, maka ketika itulah dilepaskan orang itu melakukan maksiat. Kita kata wal'iyazubillah, kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala menjadi manusia yang hina. Manusia yang hina pada pandangan Allah Azza wa Jalla terhadap kita. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada yang seterusnya. Perkara yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya sebab-sebab kebahagiaan. Apa sebab kebahagiaan? Iaitu bila kita tahu maksiat ada depan kita, kita pun tidak yakin kita boleh jaga kita sendiri, maka kita kena sentiasa beristi'azah. Apa nama isti'azah? Sentiasa minta perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla. Kita kena sentiasa minta perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla supaya Allah lindungi kita daripada perkara-perkara yang tidak baik. Allah lindungi kita daripada kaidi aduwin, daripada tipu daya musuh. Musuh yang paling besar sekali yang tak nampak, syaitan. Musuh depan kita yang kita nampak, kawan-kawan. Kan syaitan tu bagi dua, minal jinnati wan nas. Ada syaitan di kalangan jin, ada syaitan di kalangan manusia. Maka kita kena berhati-hati bila seorang itu tahu adanya maksiat, maka dia mengambil langkah berjaga-jaga. Ambil vaksin antibody. Apa dia? Isti'azah. Kita minta pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kita minta Allah Ta'ala jaga kita daripada musuh-musuh kita dengan berbagai-bagai doa, ibtihal, rayuan dan juga berbagai-bagai zikir yang kita baca, semata-mata kerana nak melindungi diri kita dari apa? Daripada segala perkara yang tidak baik. Jadi kita jangan nampak tak baik atas dunia ni, duk nampak COVID yang kita sehari dua ni, kan. Kita nampak COVID yang tak baik lah, banyak lagi yang tak baik. Maka menjadi keperluan kepada kita supaya kita selamat, maka ditulis sebuah buku, nama dia Hisnul Muslim, nama dia Perisai Muslim. Perisai daripada apa? Sebagaimana kata di para ulama Islam, zikir yang kita baca ni, zikir pagi, zikir petang, zikir nak tidur, zikir nak berjalan, itu diibaratkan seperti baju besi, perisai bagi seorang tentera pejuang. Jadi siapa dia nak kuat dia punya ketahanan diri, dia kena ada perisai. Apa perisai dia? Perisai Muslim. Iaitulah zikir pagi, zikir petang, segala zikir yang kita ada ni diibarat seperti perisai. Zikir yang kita ada ni ibarat seperti apa? Seperti perisai, para jemaah sekalian. Baiklah. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala bila di hadapan kita ni ada maksiat, maka akan ada hamba-hambanya yang meletakkan al-ubudiyatu lillahi subhanahu wa ta'ala. Mana kita hina diri kita semata-mata di hadapan Allah supaya Allah selamatkan kita daripada terjebak dengan perkara-perkara yang tidak baik, daripada nafsu, daripada syahwat, daripada syaitan dan daripada segala perkara yang boleh merosakkan kita. Maka Allah Ta'ala bagi kepada kita dengan ada ini, dengan ada maksiat, jadi kita sentiasa al-ubudiyah, memperhambakan diri kita, menghinakan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Maka para jemaah sekalian, itu yang kita kena ingat. Setiap hari kita kena ada benda ni. Yang ke-8,
Tulis cepat sikit. Banyak ni kita nak laju sikit. Yang ke-8, annal abda ya'rifu haqiqata nafsih. Setiap orang dia kena mengenali hakikat diri. Kita panggil mengenal diri. Kita kena kenal diri kita. Bahawa dalam diri kita ni ada nafsu, ada syahwat, ada akal. Di mana nafsu, syahwat dengan akal ni bertembung sentiasa. Jarang-jarang dia kompromi. Asyik duduk balah yang kita, kan? Kalau kita kalau dalam negara demokrasi di antara parti kerajaan dengan pembangkang, kira balah yang buat dia ni. Jadi kita ni pembangkang dengan kerajaan dalam tubuh kita ni, nafsu, syahwat, akal, pemikiran berkelahi. Siapa dia menang, itulah gaya hidup kita. Maka bila kita tahu benda ni, pertembungan yang ada, kita nak masuk dalam blok mana? Sudah tentu bagi orang yang beriman, kita kena masuk dalam blok tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa, membersihkan diri, membersihkan kedudukan kita daripada perkara-perkara yang tidak baik. Jadi macam mana kita nak bersih, kan? Macam mana kita nak bersihkan diri kita? Maka para jemaah sekalian, di antaranya doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda doa ni. Malah ni kita ajar, kita ijazah doa banyak kepada para pelajar kita ni, supaya kita semua mendapat benteng yang kukuh, insya-Allah. Di antara doa tanda, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahu Akbar. Ikut sekali lagi. Siapa yang boleh tulis tu, tolong tulis ke pelajar kita ni. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berilah kepada jiwa aku ni sifat takwa. Takut kepadamu ya Allah, akur kepada arahanmu ya Allah, dan meninggalkan maksiat dan laranganmu ya Rabbal Alamin. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Bersihkan jiwaku, bersihkan diriku, bersihkan hatiku, jaga nafsuku, kerana engkaulah yang maha pembersih jiwa, yang berkuasa untuk membersihkannya. Anta waliyuha wa maulaha, kerana engkaulah wali, penjaganya, dan yang menguasainya. Ini kita serah pada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi bila kita kenal hakikat diri kita, kita tahulah kita ni siapa. Ini masalah kita ni, kita tak kenal diri. Kita ingat kita ni orang baik, kita ni iman kita mantap, kita punya kedudukan kuat, kan? Yang menyebabkan kita tak terasa kita ni dalam keadaan bahaya, tak terasa kita dalam keadaan bersalah, tak terasa itu, tak terasa ini. Sebab apa? Kita rasa kita aman. Ini sangat berbahaya dalam perjalanan seorang manusia menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi doa-doa ni ada dalam kitab kita ni, ada dalam perisai. Baiklah para jemaah sekalian, maka bila seorang itu diuji oleh Allah Ta'ala dengan dosa, dia pun tahulah diri dia, aku lemah, aku terjebak dengan mungkar, aku terlanggar perintah Allah. Ketika itu dia akan mengoreksi diri. Dia akan mula mencari di mana titik kelemahan untuk diperbaiki. Kalau kita dulu tak belajar, menyebabkan kita terjebak dengan dosa, kita pergi belajar. Kalau dulu kita jauh dengan Allah, hari ini kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, dia kena tahu bahawa dirinya ni fakir, sangat lemah berbanding dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka ketika itulah dia akan bergantung dengan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, di antara hikmahnya, apabila kita tahu kita ini bersalah, ketika itu kita akan mencari teman-teman, kawan-kawan yang baik-baik, supaya kita dapat melangkah ke jalan yang benar. Bila setelah
kita tersalah jalan yang lalu. Baiklah. Yang kesembilan, saya nak kita laju sikit dah. Yang kesembilan, ta'rifuhu subhanahu abdahu sa'ata hilmi. Dengan ada dosa maksiat ini, Allah nak beritahu kepada hambanya betapa luasnya kasih sayang Allah. Wa karamahu fi satrihi alaih, dan pemurahnya Allah Ta'ala untuk menutup dosa-dosa hamba dia. Kita ni orang boleh berkawan dengan kita, orang boleh bersalam dengan kita sebab dosa tak berbau. Andai kata dosa berbau, saya rasa ramai kita tak boleh berkawan. Kan? Contohlah, saya buat contoh yang simple. Bila mengumpat, dia akan bau hanyir. Hanyir. Bila caci orang, dia jadi, orang panggil tengik. Bahasa masam ke bau. Bila dia buat dosa riba, bau hapak. Bau tak molek lah. Begitu senang. Yang betulnya, setiap dosa ada bau. Agak-agak tuan-tuan dan puan-puan, boleh duduk ke kita duduk sebelah-sebelah ni? Payah. Kakak ni ambil riba ni, bau lagu ni. Riba. Bank mana? Selak tanya. Duduk. Berapa orang dah mengumpat hari ni? Ni bau hanyir ni. Tapi, rahmatnya Allah SWT, pemurahnya Allah SWT, ditutup rahsia kita. Dosa kita, kita je tahu. Allah SWT maha mengetahui. Dosa kita, kita je tahu. Maka diberi peluang supaya hamba Allah SWT yang mengenali Allah, dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bertaubat, dia beristighfar, dia menyesali perbuatan-perbuatan yang lalu. Maka itu dikatakan peluang besar untuk seorang hamba Allah Azza wa Jalla itu menyelamatkan diri dia. Sebab apa? Tidak ada jalan nak selamatkan diri kecuali dengan keampunan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, binasa sudah kita. Kalau tidak, kita akan jadi manusia binasa. Ini yang ke-9. Kita tahu Allah Ta'ala itu luas. Kasih sayang dia luas, rahmat dia luas. Dia sembunyi dosa-dosa kita sehinggalah orang tak tahu. Orang yang anggap kita ni wali besar, min awliya'illahi salihin. Tapi kita kena sedar diri bahawa kita tidak akan selamat kecuali dengan keampunan Allah dan maghfirah daripada Allah Azza wa Jalla. Dan bila orang tu yang nak selamat itu, Allah buka kepada dia pintu taubat, maka dia bertaubat. Masya Allah, tabarakallah. Itulah manusia selamat. Yang ke-10, tanda tuan, iqamatu hujjati adlihi ala abdi. Allah Subhanahu wa Ta'ala nak menegakkan hujah. Allah berlaku adil ke atas hamba-hambanya. Falillahil hujjatul balighah. Allah mempunyai hujah yang mantap. Bila kita ditimpa oleh satu perkara, ada jemaah tanya, apa beza di antara musibah, bala, ujian? Kita kata dekat-dekat aja, tetapi setiap benda tu ada kategori dia. Bila Allah SWT timpa ke atas kita bala, musibah, kita jangan kata, apa Allah Ta'ala ni tak sayang aku? Ramai lagi orang lain, kenapa aku dipilih menjadi bahan mangsa? Contohnya. Maka bagi seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dia tahu semua yang berlaku itu adalah dengan hikmat yang Allah saja yang mengetahui. Dalam hadis yang sahih dikeluar oleh Imam Muslim, tanda hadis ini, ma yusibul mu'min, Nabi SAW bagi tahu tidak menimpa ke atas diri seorang mukmin min hammin, sedih, duka cita, stres, serabut, wala wasabin, susah, wala adha, segala penyakit, hatta syauka yushakuha. Nabi kata sehinggalah dia berjalan tertusuk duri di kaki dia, illa kaffarallahu biha min khataya, nescaya Allah Ta'ala hapuskan kesalahan-kesalahan dia. Barulah kita rasa tenang. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia buat segala benda untuk segala benda. Ingat molek. Bila dia beri kita susah, untuk apa?
untuk kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ada kalanya Allah Ta'ala beri kepada orang ni senang. Tuhan nak tengok dia syukur ke dia kufur. Kufur nikmat. Jadi kita duduklah dalam suasana yang begini. Kita ingat segala benda yang berlaku itu dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kehendak dia, dengan keadilan dia, dia pilih orang yang dia nak. Dia pilih orang nak, dia tak kata siapa. Ada seorang budak perempuan dia mengandung dengan saya. Dia kata, Ustaz, dia ni dalam adik-beradik dia yang paling warak. Dia tutup aurat, dia jaga solat, dia macam-macam dia belaka. Kita kata alhamdulillah. Ingat ke dia nak cerita istiqamah dia, minta doa itu? La, dia kata akhirnya, kenapa Allah buat saya macam ni? Kata apa pula? Adik-beradik saya yang tak tutup aurat, yang tak solat, happy je. Berjalan sana sini. Tapi saya yang warak ni macam-macam penyakit ada. Bagaimana tuan-tuan nak jawab? Ni, kita jawab dengan apa yang Nabi sebut tadi. Allah nak beri darjat yang tinggi kepada awak, tetapi amalanmu tak sampai. Dengan amalan, zikir tak banyak, bercakap je banyak, kan? Zikir tak banyak, bercakap banyak, buah besar, pahala tak besar. Maka darjat level yang Tuhan nak bagi tak sampai dengan amalan. Bagaimana Allah nak sampaikan? Diberinya ujian. Kalaulah saudara sabar, kalaulah kita sabar, insya-Allah level yang Tuhan nak beri sampai. Maka kita mengatakan sabarlah, jangan duduk deki dengan adik-beradik. InsyaAllah satu hari mereka juga akan insaf. Mereka juga akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tutup aurat sebelum dibungkus dengan kain kafan. Mereka masuk ke dalam masjid berdiri sebelum masuk melentang. Kan kata di ahli-ahli fikir, dia kata masuklah ke dalam masjid dengan berdiri, berjalan, jangan tunggu masuk melentang. Boleh masuk melentang, diusung oleh orang masuk keranda. Kita tutuplah aurat waktu kita hidup ni, jangan sampai aurat dibungkus dengan kain kafan. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Yang ke-11, tanda yang ke-11, dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar kepada kita membelajar ilmu timbang tara. Ilmu apa? Ilmu timbang tara. Ilmu membuat penilaian orang kepada kita kepada orang. Bila kita berdosa, apa yang kita harapkan? Ya Rabbi, abdukal muznib, hamba-Mu yang berdosa. Abdukal mukhti, hamba-Mu yang bersalah. Hamba-Mu yang banyak itu, banyak ini, ya Rabbi, rahmat-Mu, ya Rabb. Kami mengharapkan keampunan-Mu, ya Allah. Kami mengharapkan rahmat-Mu, ya Allah. Itu kita dengan Allah. Baik, bila ada orang bersalah dengan kita, macam mana pula? Orang buat salah kita. Aku tak akan maaf sampai mati. Lah, kita dengan Allah, kita minta Allah maafkan kita. Bila orang lain bersalah kita, no, sampai mati, close door, pintu kemaafan tidak dibuka. Kita kata jangan, tidak seimbang kita. Sebab itulah Allah Taala bagi kita di berdosa, supaya kita sedar, bila kita bersalah, kita mengharapkan Allah ampunkan kita. Bila kita bersalah, kita mengharap Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kita. Bila orang lain bersalah, kita juga kena bersifat pemaaf, pengampun, memaafi dosa-dosa yang lepas. Tengok kategori dosa lah, kan. Kalau dosa dia biasa-biasa je, okey. Ada setengah dosa ni terlalu berat, tapi kita maaf lah, tapi tak boleh duduk berdepan. Jangan duduk. Allahu Akbar. Banyak rahsia kita ni. Bila kita bongkar, kita nampak insaf diri. Kita bersalah, kita harap Allah maaf.
Tiba-tiba orang bersalah, kita tak mau maaf. Kenapa? Ini nasihat saya kepada sebahagian daripada masyarakat, menggunakan perkataan aku tak maaf sampai mati. Kata-kata buruk kamu ni aku ingat sampai mati. La ya akhi. Marilah kita menjadi manusia pemaaf sebagaimana Allah pemaaf. Innaka afuwun tuhibbul afwa. Allah Ta'ala maaf pemaaf, suka maafkan hamba dia. Kenapa kita pula tak nak maafkan? Subhanallah. Nah, ini kita kena buat. Maka bila kita jadi pemaaf, kita kena jadi orang baik. Al-ihsan ila man asa' ilaih. Kita buat baik kepada orang yang tak baik kepada kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala didik kita macam tu. Allah Ta'ala didik kita. Didik apa? Didik kita supaya membuat baik kepada orang. Kalau kita nak kira dengan otak kita, tuan-tuan dan puan-puan, Allah beri rezeki, tapi seorang yang derhaka kepada Allah, tak solatnya, tak macam-macam, dia langgar semua SOP syariat, binwarak lagi, riba, rasuah, zina, dia tai belakang. Tak ada pula besok kering dia punya makanan, mulut dia terkunci tak boleh makan. Oi, orang ni lagi besar dia punya mentah ke darah boleh makan. Sebab apa? Sebab Allah beri. Tuhan tak pilih untuk dia beri rezeki kepada orang baik tak baik. Tapi Allah Ta'ala tak beri akhirat kepada kecuali orang yang dia sayang. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, masa kita sangat terhad. Kita sudah masuk yang ke-11. Kita pergi cari lagi. Apa lagi yang disebut oleh dalam kitab kita ni? Yang ke-12, tanda 12. Dia panjang semua ni, saya ringkas sebab kita nak pergi banyak lagi. Yang ke-12, tanda orang yang bersalah, orang yang mempunyai eksperimen, mempunyai tajribah. Tajribah apa? Experience. Dia ada experience, dia ada tajribah. Sebab dia tahu dosa itu bagaimana. Dosa itu bagaimana. Daripada mana punca. Dan bagaimana dia nak menghadapi setelah dia bertaubat. Itu dia panggil. Karena itulah kata sebahagian daripada ahli tasawuf, dia kata a'rafun nasi bil afat aktsaruhum afatin. A'rafun nasi bil afat, orang yang paling mengetahui penyakit, dialah yang banyak buat penyakit. Waktu dia sihat, waktu dia muda dulu, apa dia tak buat? Arak berapa jenis? Mu tanya dia tahu belaka. Betina berapa bangsa, dia cek belaka dah. Apa dia lagi? Riba, rasuah, biasa-biasa belaka tu. Maknanya dia tahu pintu-pintu dosa. Maka orang ni, bagaimana dia, bila dia taubat, dia akan terkenang pada dosa-dosa dia. Ketika itulah dia menjadi seperti tabib yang dia tahu bagaimana dia nak mengubati diri dia. Ya Rabbi, aku dulu gini-gini. Ya Rabbi, maka itu dia panggil. Kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar kata apa? Ini masyhur daripada kata-kata Umar. Innama tunqadu ural islami urwatan iza nasha'a fil islam man la ya'riful jahiliyah. Akan terungkai simpulan ikatan Islam dalam diri seorang itu, satu simpulan terbuka, satu terbuka. Orang yang membesar dalam Islam, dia tak mengenali jahiliyah. Ini bahaya. Dia ingat apa dia buat sudah betul, semua orang baik-baik belaka, kan? Maka kita kena tahu penyakit, barulah kita boleh mencari ubatnya, mencari penawarnya. Untuk apa? Untuk kita hapuskan penyakit-penyakit yang tidak baik daripada diri kita. Allahu Akbar. Maksudnya, annaman bulia bil afat, mana-mana orang yang dibala dengan penyakit-penyakit, dengan dosa-dosa, dengan maksiat, kemudian bila dia bertaubat, sara a'raf min a'rafin nasi bituruqiha, maka dia menjadi orang yang paling tahu bagaimana nak tutup pintu-pintu taubat.
Dan dia boleh bagi motivasi pula beritahu pada orang, mu jangan gini, jangan gini. Sebab itu para jemaah sekalian, biasanya orang-orang yang terjebak dengan dadah contohnya, terjebak dengan perkara-perkara mungkar dan maksiat, mereka ni pula sudah diambil oleh AADK contohnya untuk pergi cerita kepada anak-anak muda ni bagaimana bahayanya. Sekarang ni musim Covid kita kata, kan, pihak KKM panggil bekas-bekas orang yang sudah kena Covid sampai sakit, masuk oksigen, ditidurkan macam-macam, untuk memberi kesedaran kepada orang supaya kita berhati-hati. Jadi kata-kata menarik, arafun nasi bil afat aktsaruhum afatin. Mana orang yang paling tahu dengan dosa-dosa itu, iaitulah orang yang banyak buat dosa, maka dia tahu bagaimana nak menyekat. Tapi bercerita kita ni, kita cari hikmah saja, bukan nak suruh buat. Jangan salah faham. Ada setengah orang salah faham. Kalau macam tu, Ustaz, kita kena pergi buat dosa dulu baru kita taubat. Jangan. Saya tak kata macam tu. Jangan salah faham. Nanti kita orang tengah buat dosa, ketika itu berlaku kematian. Macam nak buat? Silap aku, pergi buat dosa, mati sekarang ni. Habis nak taubat macam mana? Tak. Jangan salah faham. Ini kita kena belajar. Walaupun kita tak ada dosa, alhamdulillah, kata alhamdulillah. Ada sebuah buku yang saya syarahkan, nama dia Penawar Bagi Hati. Tuan-tuan ada dekat buku ni? Kalau tak ada, cari. Kan? Kalau tak jumpa juga, ambil dalam internet. Nama dia Penawar Bagi Hati. Dalam ni ada 27 pintu masuk ke hati, 10 penyakit yang mazmum dan 10 lagi penyakit penawar. Walaupun kita kata belajar buat apa, kita kena belajar. Dibimangi kita terjebak dengan dosa-dosa itu, bagaimana kita nak menghadapinya. Ini cari kitab ni. Nama dia Penawar Bagi Hati. Penawar Bagi Hati ini sangat penting dalam dunia kita pada hari ini, insya-Allah. Baiklah. Yang ke-13, kita pindah kepada tajuk yang ke-13. Allah SWT bila dia nak beri kebaikan kepada hamba-Nya, ansahu ru'yata ta'atihi. Kan? Allah Ta'ala lewatkan sikit. Dia nak yutan balik ke jalan yang benar. Dia balik lambat sikit. Mana dia pergi jauh maksiat dulu, kemudian baru dia pergi Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab bila dia insaf sungguh-sungguh. Tapi orang yang rasa dia tak ada dosa, dia relax je, dia bukan sekat tak dosa, dia hina pula orang lain. Allahu Akbar. Kata Syekh Ibn Qayyim, tanda tuan-tuan, ni ada dalam poster yang ana keluarkan dalam Darut Taibah kita tu. Dia kata, Ibn Qayyim kata, apabila kamu tengok orang yang dibala, mu jangan suka dengan bala orang. Padan muka ahli maksiat lah, nanti Allah Ta'ala uji kamu balik dengan benda yang sama. Na'udzubillah. Jangan main-main, jangan suka dengan orang. Bila orang kena batal, kita kata alhamdulillahilladzi afana min syarri, segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku, dan kita minta Allah Ta'ala sabarkan kita jangan terkena bala seperti orang tu. Jangan. Ni suka perli-perli, main-main. Masya-Allah, senang hidup kita atas dunia ni kan. Satu cerita daripada ba'dus salaf, sebahagian daripada ulama salaf, dia kata apa? Innal 'abda la ya'malu dzamba. Ada seorang hamba ni berdosa tapi masuk syurga. Ada seorang tu buat kebajikan tapi masuk neraka. Orang tanya dia, "Kaifa? Bagaimana Tuan Syekh? Terbalik ayat awak ni. Patutnya tak." Dia kata orang yang melakukan kesalahan, fala tazalu nasba 'ainaihi, duduk depan mata dia dosa yang dia buat tu, dia bila tiap kali dia tengok, dia menangis, dia menyesal, dia berazam tidak akan ulang balik, maka dia ke syurga. Dia menangis, dia menyesal, istighfar. Tapi yang seorang lagi pula yang buat kebajikan tak buat dosa ni, asyik dia ungkit je, aku orang soleh, aku orang wara, aku orang wali, aku akhir sekali dia masuk neraka dengan sebab riak. Na'udzubillah. Hati-hati tuan-tuan. Allahu akbar. Fa'alamatus sa'adah, tanda sikit kata-kata menarik ni. Fa'alamatus sa'adah, di antara tanda kebahagiaan seorang hamba Allah Ta'ala itu,
an takuna hasanatul abdi khalfa zahri. Kebajikan dia letak di belakang. Wa sayyi'atuhu nasba'i. Kesalahan dia duduk depan mata dia. Ini tanda as-sa'adah. Tanda orang bahagia, sentiasa mengaudit kesalahan dia. Kebaikan dia buat, dia lupa. Ini kita masalah. Yang jahat yang kita buat tak baik, kita lupa. Yang kita buat baik, asyik duk ungkit, duk cerita, duk review, tulis sana, tulis sini, akhir kali hilang pahala kita. Na'udzubillah. Wa alamatus syaqa, alamat tak baik pulanya sebaliknya lah. Sebaliknya. Tukar je lah. Maknanya keburukan duduk depan belakang, yang baik duduk kat depan. Asyik dia mengungkit kebaikan. Kita kata ini satu benda yang baiklah. Baiklah para jemaah sekalian. Itulah di antara, banyak lagi lah. Dalam kitab saya ni ada 31 perkara, tapi ana pilih dan kita gabungkan sekali. Kita dapat keluarkan 13 hikmah, rahsia kenapa di sebalik takdir Allah Azza wa Jalla dengan maksiat yang berlaku. Bukan makna kita menggalakkan buat maksiat, tidak sama sekali. Tetapi punca maksiat itu bagi orang yang terjebak, dia akan menyesal, dia akan taubat, dia akan insaf. Bagi orang yang tak terjebak dengan maksiat, dia akan menjaga diri dia, membenteng tubuh dia dengan istighfar, dengan doa, dengan zikir, dengan baju besi, dengan doa, dengan istiqamah. InsyaAllah semuanya selamat. Wahai para jemaah sekalian, setakat itu dulu. InsyaAllah kita tutup dengan kata-kata hikmah daripada para ulama. Dia kata, tuba, tanda kebahagiaan, liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Bahagialah manusia yang sibuk diri dia mengaudit keaiban dia daripada duk sibuk cari keaiban orang. Wa wailun liman nasiya aibahu. Celakalah manusia yang lupa keburukan dia, wa tafarraga li'uyubin nas, tapi dia sibuk duduk bongkar keaiban manusia. Mudah-mudahan kita tidak jadi manusia ini. Sebab apa? Manusia yang baik, manusia yang muhasabah diri sendiri, bukan sibuk muhasabah orang lain. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat, insya-Allah. Kita akan sambung lagi dalam bab lain, bab maradul ishqi, penyakit asyik. Asyik ni gila ke dunia, gila ke perempuan, itu dia panggil asyik. Asyik ni maknanya gila, mabuk, kemabukan kepada dunia, insya-Allah. Dan beberapa penawanya dalam siri akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.